Assalamualaikum, selamat datang kepada para peserta. InsyaAllah kita tunggu penceramah sekejap ya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh sharekan link ni kepada kawan-kawan yang lain. Pada mana-mana yang belum join lagi, insyaAllah kita ramaikan majlis ilmu kita pada pagi ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Pertama dan selamanya, marilah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberikan kesempatan bertemu di alam maya, insya-Allah, untuk kita sama-sama mendengar perkongsian pada pagi ini, insya-Allah. Insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan, perkongsian pada pagi ini akan disampaikan oleh tuan penceramah kita, iaitu Ustaz Dr. Said Shahrizan bin Said Muhammad, Ketua Perdana Mufti Bahagian Penyelidikan daripada Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat Ustaz. Alhamdulillah. Sihat, Ustaz, So far, Alhamdulillah. Jadi insya-Allah apa yang boleh saya tengok, peserta setakat ni ada dalam lebih kurang 66 peserta, Ustaz. InsyaAllah ya. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah sedikit latar belakang tentang penceramah kita pada pagi ini, ya, insya-Allah. Ustaz Dr. Shahrizan bin Said Muhammad adalah pemegang Dr. Falsafah PhD Pengajian Al-Quran, Pengkhususan Tafsir dan Nahwu Al-Quran daripada Universiti Madaya Kuala Lumpur. Pernah memegang beberapa jawatan di jabatan kerajaan, ya, dan sekarang berkhidmat di Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan sebagai Ketua Pendahulu Mufti Penyelidikan di Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Beliau juga adalah banyak mempunyai bidang kepakaran, antaranya ialah penyelidikan dan pengurusan fatwa, kajian ilmiah dan juga lain-lain lah, insya-Allah. Dan selebihnya insya-Allah saya rasa penceramah sendirilah yang akan memperkenalkan diri beliau nanti, insya-Allah. Jadinya tanpa menengahkan masa, saya persilakan Ustaz Dr. Said Shahrizan untuk memulakan atur cara pada hari ini, insya-Allah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Hazwan selaku pengurusi majlis pada pagi yang berbahagia ini. Begitu juga yang diraikan tuan-tuan dan puan-puan asatizah dan ustazat yang menyertai daurah ataupun kursus pada pagi ini, iaitu kursus kesempurnaan solat yang kedua. Yang pertama kita sudah laksanakan beberapa bulan yang lalu, saya tak pasti lupa dah. Secara online juga, kursus mengenai kesempurnaan solat, iaitu tentang sifat solat Nabi SAW, iaitu berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sunan Sittah, dan begitu juga berpandukan kitab Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, terutamanya berpandukan kitab Minhajul Talibin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan siri kedua pula kita bincangkan ataupun kita sama-sama nak menyelusuri tentang fiqh salat berjemaah. Jadi bila cerita tentang fiqh salat berjemaah ni, dia lagi luas lah sebenarnya. Dia bukan kira sahaja syarat sah, bukan sahaja sahnya salat ataupun sahnya berjemaah itu. Dia melikaumi dari segi sudut bentuknya, ya. Begitu juga dari segi sudut strukturnya. Maksudnya kita bincangkan juga berkaitan dengan kedudukan imam dan makmum. Macam zaman sekarang ni ataupun sebelum dirombak kembali bilangan ataupun jumlah jemaah dekat masjid tu, maka sebelum ni menjadi isu tentang bagaimana hukum jemaah yang mengerjakan salat Jumaat di luar pagar, ya. Jadi kita nak bincangkan juga menurut perspektif mazhab Syafi'i dan bagaimana kalau kita lihat dari segi sudut keputusan fatwa yang telah ditetapkan oleh pejabat mufti wilayah persekutuan tentang hal ini. Yang mereka salat dekat luar tu dikira sah ataupun tidak, insya-Allah saya ada sediakan gambar rajah di sini. InsyaAllah kita akan bermula sekarang dan kita akan berhenti, tak silap saya, jam 10.30. Betul deh Ustaz Azwan? 10.30 kita berehat, lepas tu kita akan sambung sesi yang kedua. Kalau ikutkan lebih kurang 3 jam lah. 3 jam ada disusuli dengan waktu berehat. Saya tak pasti sama ada cukup ataupun tidak. Kalau tak cukup, kita apa yang ada lah kita sampaikan mana yang penting. Saya pun dah tapis pada yang tak penting tu kita letak pada slide hujung. Kalau ikutkan dalam modul yang saya buat ni, fiqh salat berjemaah ni ada lebih daripada 120 slide, ya. So banyak sebenarnya. Kalau saya buat daurah ni paling kurang 4 jam. 4 jam tu complete lah. 4 jam lebih. Tapi 4 jam tu 3 kali berehat. Ya, tapi sebab kita tahu pihak ilim ini dia dikira sebagai waktu yang terhad. Ada tuan-tuan pun kita pun pada waktu yang bekerja ni ada tugasan yang perlu untuk dilaksanakan. Maka insya-Allah kita cuba kompres dalam bentuk yang lebih mudah, dan saya pun yakin insight-insight yang saya sampaikan kursus pada hari ini di kalangan asatizah, mereka yang lebih faham ataupun sudah faham, ataupun mereka nak refresh balik ataupun nak tengok kalau saya salah mengajar, dia boleh tegur lah, ya, Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semoga perjalanan pengajian kita pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dipermudahkan segala urusan, dan yang paling penting mendapat rahmah dan inayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi dalam ni saya akan terus berceramah, cuma saya tak buka soalan dahulu. Sebab apa? Sebab masa tak ada. Nanti pada penghujung kita akan buka soalan. Tapi tak ada masalah kalau nak tinggalkan soalan. Cuma kalau tinggalkan soalan sekarang ni, saya tak dapat nak layan lah. Sebab apa? Pengalaman kalau saya mengajar tu, orang bertanya, kadang-kadang tajuk tu tak masuk lagi. Bila tajuk tak masuk lagi, kita kata nantilah, tunggu masuk tajuk. Dan ada juga apabila soalan tu dibuka ketika pengajian, jadi masa tu habis kita menjawab persoalan. Jadi masa terhad. Kalau masa panjang tak apa, ya. Lagipun saya pun tak lagak panjang-panjang. Maklum pun usia pun dah semakin lanjut. Jadi kita buat yang semampunya, dan insya-Allah kita akan buka soalan sebanyak mungkin, dan kita akan meraihkan supaya
lebih difahami dan supaya kita dapat apa yang kita inginkan dan capai metod dan objektif insya-Allah. Baik, kita cerita tentang fit solat berjemaah. Kita masuk dulu tentang definisi solat berjemaah ni. Definisi solat berjemaah. Slide nampak ya, jelas ya? Kalau ada kabur-kabur ke tak ada ke macam mana? Mohon respon. Jelas, Okey. Alhamdulillah. Okey, jelas. Baik, kita masuk definisi solat jemaah, solat berjemaah. Jemaah dari segi sudut makna iaitu kumpulan. Berkumpul lah. Sekarang ni berkumpul kena jaga penjarakan sosial. Kalau tak boleh lah. Ya, manakala dari segi sudut syarak pula iaitu mengaitkan salat makmum dengan salat imam. Alaqatu salatil ma'mumi ma'a salatil imam. Maksudnya dikaitkan antara salat makmum dengan salat imam. Baik, sekurang-kurang jemaah ialah seorang imam dan seorang makmum. Kadar ini boleh dinamakan salat berjemaah dan layak untuk mendapat pahala berjemaah. Ya, ini definisinya lah. Dan seterusnya, dalil pensyariatannya jelas. Biasa kita dengar hadis ni daripada riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW bersabda, salatul fadhi afdalu wa fi riwayah tafdulu min salatil fadhi bi 27 darajah. Itu riwayat Nabi bersabda, salat berjemaah lebih afdal daripada salat bersendirian sebanyak 27 kali ganda. Ya. Baik. Antara lain hadis riwayat yang disebutkan, ya, salatul rajuli fi jama'atin tudha'afu ala salatihi fi baitih wa fi suqi 25 di'afan. Nampak tu? Ada kontradik di sini ya. Ada riwayat yang sebut 27 kali ganda dan ada riwayat 25 kali ganda. Bagaimana tu, mana betul? Jadi dua-dua betul. Dua-dua riwayat dibetulkan, di maknanya sahih, matannya sahih dan sanadnya sahih. Cuma di sini para ulama dia mentaufiqkan, maksudnya menghimpunkan makna macam mana boleh berbeza 27 25. Maksudnya dua-duanya betul. 27 tu pahala lebih dari segi sudut bonusnya. Maksudnya salat berjemaah ni ada kala dia dapat 27 kali ganda. Ya. Seolah-olah kita mengerjakan salat fardu tu sebanyak 27 kali. Pagi tadi kita salat subuh berjemaah, seolah-olah kita mengerjakan salat subuh sebanyak 27 kali. Ya, ada yang sebut 25 kali. So macam mana nak menghimpunkan antara kedua-dua riwayat? So pendapat pertama, ulama mengatakan bahawa yang maksudkan 27 itu kalau solat seseorang itu lebih berkualiti. Kalau solatnya lebih khusyuk, ya, maka dia dapat 27. Kalau kurang khusyuk, Allah bagi 25 kali ganda. Itu pentakwilan pertama. Pentakwilan kedua, ulama kata kalau dari segi sudut kualitinya, sunnah dihidupkan. Ya, mohon tolong mute ya, ataupun admin tolong mutekan peserta-peserta. Saya ada nampak yang tidak ada tu, ada bunyi handset agak mengganggu tadi ya. Mohon semua peserta cek satu persatu, rajin sikit tengok, buka skrin tu. Kalau anda belum unmute, mohon unmute ya. Baik. Yang pertama tadi tu kita kata sebutkan tentang lebih khusyuk, lebih banyaklah pahala. Dan kedua, yang dikatakan 27 kali ganda tu bagi mereka yang menghidupkan sunnah-sunnah ataupun memperbanyakkan sunat-sunat dalam salat. Kalau dia banyakkan sunat salat, dia dapat 27. Tapi kalau dia tak banyak menghidupkan sunat, sikit-sikit saja dapat 25. Dan ada juga pentakwilan mengatakan 27 kali ganda tu bagi mereka yang duduk lebih jauh daripada masjid. Manakala yang duduk sebelah masjid, dia dapat 25 kali ganda. Jadi itu dimaksudkan penghimpunan antara dua riwayat yang pada zahirnya nampak kontradik, sebenarnya tidak ada kontradik. Ya, kalau kita lihat pada hadis ini juga tuan-tuan, ya, sebahagian ulama menyatakan, ya, sebab apa? Disebutkan 25 kali ganda yang lebih baik daripada di rumah di pasar. Ini kerana sesungguhnya apabila kamu berwuduk dengan sempurna. Ya, sebab apa ulama mengatakan وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة. Ini sebahagian daripada ulama, termasuk sebahagian ulama dalam kalangan ulama mazhab Syafi'i, seperti mana yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibn Mulaqin rahimahullahu taala. Dia kata sebahagian ulama, termasuk sebahagian ulama mazhab Syafi'i, mengatakan bahawa bagi mereka yang lelaki ya, yang mampu pergi ke masjid tetapi tidak pergi ke masjid, maka dia tak dapat pahala jemaah. Ini berdasarkan hadis ni lah. Tapi pendapat muktamad bukan begitulah. Cuma mereka yang tidak pergi berjemaah dekat masjid ni, dia tidak mendapat pahala bonus yang besar. Cuma dapat pahala jemaah sajalah.
Ya, ataupun pendapat Imam Ibn Hajar yang boleh pergi ke masjid tetapi salat berjemaah dengan isteri kat rumah. Dia tak dapat 27 penuh, dia dapat kurang, mungkin 15 ataupun belas-belas sahaja. Ini ya, namun yang menarik juga, ya, bagi lelaki yang boleh pergi ke masjid, terutama PKP fasa 2 ni, dah boleh pergi ke masjid, jemaah pun mungkin ramai, maka dia sengaja tak pergi ke rumah ataupun dia solat berjemaah dekat rumah, tak nak pergi surau dan masjid. Sebahagian pendapat berdasarkan hadis di hadapan mata kita ni tuan-tuan, dia tidak dapat pahala berjemaah, tetap dapat pahala seorang. Ya, ini bukan sedikit ulama yang begitu. Tuan-tuan yang lelaki lah, kalau perempuan tak apa, perempuan dia ada pilihan. Cuma takut kalau lebih ada fitnah, kat rumah lagi bagus. Ya, lelaki, isu lelaki ni, isu lelaki. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hal ni kalau kita lihat dalam kitab Hasyiah Qalyubi Umairah pun sama juga, dia kata, ya, kalau lelaki yang mampu untuk pergi berjemaah tapi tidak mau berjemaah, maka sah solatnya tetapi luput pahala solat. Itu lagi dahsyat. Ini pendapat, ya, sebahagian daripada ulama mazhab Syafi'i berdasarkan hadis ini. Jadi lelaki tu yang dah ada 2 dos, pergilah masjid, ya, semampu je lah. Kalau macam office hour ni, zuhur asar tu, mungkin kita sembahyang berjemaah dekat pejabat. Ya, tapi kalau kita dah 2 dos, maghrib, isyak, subuh tu, rajin-rajin lah pergi salat berjemaah dekat masjid ataupun surau. Kita keluar daripada permasalahan khilaf. Takut-takut kita solat kat rumah walaupun berjemaah dapat pahala seorang diri, ya, berdasarkan hadis ini, ya. Namun perbahasan ini menjadi khilaf dalam kalangan para ulama tentang menceritakan status orang yang solat di rumah. Ya, wallahu alam. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita pergi masuk sebaik-baik salat jemaah berdasarkan susunan. Yang mana yang terbaik? Maksud yang terbaik ni yang paling besar pahalanya. Pertama, salat Jumaat. Ini paling afdal sekali. Kedua, salat jemaah subuh. Kedua, salat jemaah isyak. Salat jemaah asar. Ini turutan-turutan. Maksudnya afdaliyahnya. Maksudnya mana yang paling besar pahalanya dan mana paling besar ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Ya, ala kulli hal, semua kita buat, terutama lelaki. Kalau perempuan, dia solat bersama dengan anak dia lah kat rumah. Kalau dia tak nak pergi masjid, kalau dia nak pergi masjid, boleh. Dalam hadis Nabi SAW sebut, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Dalam hadis jelas, riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim, yang mana Nabi SAW menyatakan, jangan kamu halang hamba-hamba Allah dalam kalangan wanita untuk pergi ke masjid. So boleh pergi masjid lah. Kecuali kalau dia tu lawa sangat, kalau pergi ke masjid, Tok Imam pun jatuh kopiah, dia sembahyang kat rumah lah. Cuma wanita yang sembahyang kat rumah tu, jadi isunya dia tak boleh salat berjemaah. Macam mana nak salat berjemaah? Salat dengan anak dia. Kalau jenis suami isteri belum ada anak, macam mana? Tak ada masalah. Ya, boleh dilakukan, boleh dilaksanakan. Suami pergi dekat masjid, salat berjemaah, lepas tu balik jadi imam pula kepada salat jemaah pada isteri. Ya, sebab apa? Boleh diulang salat tu. Zuhur sekali berjemaah dekat masjid, lepas tu balik jadi imam kepada isteri pula. Salat berjemaah menjadi imam kepada isteri. Tak tahu macam mana boleh unmute ya. Baik, suara saya clear. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi suami dia sembahyang berjemaah dekat masjid, kemudian balik dia jadi imam kepada isteri dia pula. Boleh ke tak boleh? Boleh, ada asas. Dalilnya pada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Mu'adz bin Jabal, dia solat isyak dekat Masjid Nabawi bersama dengan Nabi. Sebab apa? Dia dah dapat pahala solat berjemaah dekat Masjid Nabawi dan bersama dengan Nabi. Dia nak pahala lebih. Lepas dia solat isyak dekat Masjid Nabawi, dia balik kat kampung dia dekat hujung Madinah. Ada masjid juga kat situ. Dia jadi imam pula kepada orang kampung dia. Sebab orang kampung dia baru masuk Islam. Tak erti baca Al-Quran dan tak erti jadi imam. So dia seorang saja yang otai yang dah lama masuk Islam. Ya. Dia mula-mula isyak pertama dia sembahyang dekat Masjid Nabawi. Lepas tu dia balik kampungnya, dia repeat balik salat isyak tu, dia jadi imam untuk orang kampung dia. Ini. So jelas kalau
Suami yang kata isteri tak boleh berjemaah kat rumah, tak ada anak ke, tak ada teman ke, balik dia boleh solat 2 kali. Ini sunnah Nabi SAW. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini susunan. Ya, ini kita nak tengok jenis-jenis hukum solat berjemaah ada 7. Bismillah. Ya. Nah, jenis-jenis hukum. Ada jenis fardu ain, iaitu solat Jumaat bagi setiap lelaki yang mukallaf. Kalau wanita, dia bukan fardu ain, tetapi diharuskan solat Jumaat. Kalau perempuan solat Jumaat, dia tak payah lagi solat Zuhur. Ya. Ini khilaf di kalangan para ulama. Tapi kalau ikut mazhab Hanafi, wanita disunatkan solat Jumaat, bukan fardu. Lelaki fardu, tetapi wanita disunatkan. Nampak tu? Ya, macam saya dekat Mesir dulu, belajar kat Mesir, kalau dekat masjid tu ada 2 kawasan. Kawasan lelaki dan kawasan perempuan. Perempuan semua pergi solat Jumaat. Yang tua-tua lah, ataupun yang nak semayang. Sebab apa? Ikut mazhab Hanafi dan Maliki, tak silap saya. Kalau Hanafi yang confirm lah, wanita itu disunatkan salat Jumaat. Kalau wanita tak nak salat Jumaat, dia boleh semayang Zuhur dekat rumah. Tapi lelaki tak ada pilihan. Kalau sihat, mukallaf, ya, wajib mengerjakan salat berjemaah, Jumaat berjemaah dekat masjid, kecuali sakit dan seumpamanya. Ya, itu mazhab Maliki. Mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i, hukumnya harus. Dia tak sunat, ya, dan tak makruh, boleh. Kalau nak pergi, boleh. Ya, tapi lepas tu, dia tak perlu lagi salat Zuhur lagi lah. Ya. Baik, kedua, fardu kifayah. Fardu kifayah, salat fardu ke atas lelaki yang merdeka dan bermukim mana terzahirnya syiar di satu tempat. Macam kita PKP lah kan. PKP masjid tutup, tetapi syiar tetap kena ada yang laksanakan. Sebab itu Tuanku Sultan ataupun Agung bagi wilayah Persekutuan, itu juga yang di Pertuan Besar dekat Negeri Sembilan, ya, menitahkan masjid tutup, tetapi kena ada orang yang mengimarahkan ataupun menunjukkan syiar solat berjemaah ni. So dilantik beberapa orang untuk melaksanakan fardu kifayah ni. Maksudnya kalaulah satu qaryah tu tak ada langsung solat berjemaah secara syiar. Syiar ni tempat yang bukan rumah peribadi. Maksudnya tempat tu boleh diakses oleh sesiapa. Masjid lah. Ya, ataupun solat berjemaah tu dilakukan di tengah padang. Itu tak apa. Itu terdirinya syiar. Tapi kalau solat berjemaah sekadar dekat rumah masing-masing, masih lagi tidak dianggap tertegaknya syiar. Ya, sebab itu ketika PKP setiap surau dan masjid, ketua-ketua agama menetapkan mesti ada pihak pentadbir yang menghidupkan atau mendirikan syiar solat berjemaah setiap waktu. Jikalau tak ada dekat padang pun, tak ada dekat masjid pun, tak ada dekat tempat awam pun, tak ada, ya, maka satu qaryah itu dikira sebagai berdosa. Khalifah boleh hantar tentera untuk memerangi kalau sudah diberi amaran supaya bertaubat, tidak ada bertaubat. Macam tu sekali, ya. Itu fardu kifayah. Tetapi kalau fardu kifayah sudah tertegak, contoh sudah ada orang solat berjemaah pergi dekat masjid, tetapi yang lain tu dikira sebagai sunnah kifayah. Okey. Baik, sunat iaitu solat sunat berjemaah, ya, ataupun dikira sebagai sunat berjemaah, solat sunat yang disunatkan berjemaah seperti solat 2 hari raya, solat istisqa dan jemaah wanita. Ya, dan keempat harus ni boleh tetapi tidak digalakkan selalulah. Maksudnya lebih afdal kalau buat bersendirian. Seperti solat-solat sunat yang tidak disunatkan berjemaah, seperti solat sunat rawatib dan duha. Tapi boleh juga nak buat. Ya, sekali-sekala nak buat duha berjemaah tidak menjadi masalah. Ya, ada dalil dan ada nas dan ada hujah yang mengharuskan untuk melakukan begitu. Ya, baik, kelima, khilaf aula, lebih afdal ditinggalkan. Dia beza khilaf aula dengan makruh. Khilaf aula ni lebih ringan. Maksudnya lebih afdal kalau kita tinggalkan ataupun lebih afdal kita buat bersendirian. Iaitu jika salat imam yang dilakukan secara tunai, manakala makmum secara qada. Ini kita akan bincang lebih detail lagi lah nanti, insya-Allah. Begitu juga sebaliknya. Yang keenam, makruh. Ya, jika imam seorang ahli fasik, ahli bid'ah, seperti Syiah, ya, seperti liberal. Liberal pun kita tengok juga ada yang jatuh sesat. Ada juga yang boleh dibatalkan imannya sebab kata-katanya. Sebab saya pernah jumpa dengan seorang liberal, dia kata dalam Islam tidak ada salat fardu 5 waktu. Itu kalau kita ikut dawabit, ya, dawabit takfir ataupun nawaqidul iman,
terbatal imannya. Sebab apa? Dia menafikan tunjang rukun Islam ataupun salah satu daripada tunjang rukun Islam. Ya. Dan ketujuh, haram tetapi sah salat. Dia sah, tak wajib qada tapi haram berdosa. Jika salat berjemaah dilakukan di tanah yang dirampas atau salat dalam keadaan dikuatiri keluar waktu salat. Ya. Maksudnya dia semayang pada last minute. Patut satu solat 4 rakaat 5 minit. Tetapi dia solat, dia sengaja menangguhkan solat sehingga lagi 2-3 minit nak azan. Di sini hukumnya adalah haram tetapi sah. Tapi kalau dia mengakhirkan solat cukup-cukup untuk waktu dan rakaat, secara adatnya hukumnya makruh. Ya. So hukum asal menangguhkan solat hukumnya harus. Dalam mazhab Syafi'i, jumhur ulama hukumnya harus. Ya. Nah, tetapi kalau dilewatkan cukup-cukup masanya untuk solat ataupun rakaat solat itu hukumnya makruh. Tetapi kalau ditangguhkan, masa yang berbaki hanya cukup untuk beberapa rakaat, bukan semua rakaat, hukumnya haram. Tapi sah. Ya, sebab apa? Dia sengaja melewatkan solat sehingga sebahagian rakaat pada solat itu terkeluar daripada waktunya. Ya. Manakala yang haram dan tidak sah, iaitu berlainan dari bentuk solat. Seperti katakanlah imam solat gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Ya, lepas tu makmum dia ikut kat belakang niat qada subuh. Ini tidak sah. Pasal apa? Sebab nazam ataupun bentuk perbuatan tu berbeza. Pasal apa? Solat subuh hanya satu rakaat dan satu i'tidal dan satu qiyam. Ya, tapi salat gerhana dia ada beberapa qiyam dan ada 2 qiyam dan ada 2 rukuk dan ada 2 i'tidal. So tidak sah. Ya, ini penjelasan mengenai tentang bentuk-bentuk salat dan hukum hakam taklifiyah. Baik. Yang seterusnya, kalau kita lihat seafdal-afdal salat berjemaah, yang mana jemaah yang ramai. Makin ramai semakin tinggi nilai jemaah itu, iaitu lagi tinggi pahalanya. Namun dia bergantung kepada beberapa situasi. Ya, kita tengok dalil ya dalam hadis Nabi SAW sebut ya, seorang lelaki Nabi SAW sebut salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah wa salatu ma'ar rajulaini azka min salati ma'ar rajuli wa ma kana akthara fa huwa ahabbu ila Allah azza wa jalla. Ya, Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, solat seorang lelaki dengan seorang lelaki, iaitu seorang lelaki dan seorang makmum, lebih afdal daripada salatnya bersendirian. 27 kali ganda. Dan Nabi kata salat seorang imam bersama dengan 2 orang makmum lebih afdal daripada salat seorang imam dengan seorang lelaki. Nabi kata maksudnya jika lebih ramai jumlah jemaahnya bersama dengan imam, maka itu lebih dicintai, iaitu lebih besar pahalanya. Ya. So kalau ada orang ni duduk tengah-tengah. Ustaz, saya duduk tengah-tengah antara masjid dan surau. Mana lebih afdal saya nak pergi? Surau tempat saya ke ataupun masjid? Saya kata nak cari ikut kebiasaan mana jemaah yang lebih ramai. Kalau jemaah lebih ramai, itu lebih afdal. Kalau kita tengok surau tu jemaah dia memang sekali salat fardu 100 orang. Masjid dia punya jemaah dia 50 orang. Cari jemaah lebih ramai. Lagi ramai jemaah, lagi besar pahala kita dapat. Ya, bukan sekadar dapat 27 kali ganda, ini dinamakan yang disebut sebagai pahala bonus yang tidak ada kalau mereka yang salat bersendirian ataupun berjemaah dekat rumah, tuan-tuan. Ya, baik, pada asasnya jemaah yang lebih ramai itu yang lebih afdal, itu yang lebih besar pahalanya, kecuali dalam beberapa situasi, iaitu jika imam yang mengetuai salat berjemaah yang ramai adalah fasik. Contohnya dia ahli bid'ah, Syiah ke, ya, ataupun Mujassimah ke, akidah dia tak sesat tapi ahli bid'ah. Ya, maka tapi kalau yang Qadiani itu memang sudah diwartakan fatwa bahawa dia terkeluar dari Islam, memang tak salah, dia kufur. Tapi contoh kalau dia ahli bid'ah, kita makmum ahli sunnah, imam kita ni Syiah. Ini hukumnya kurang afdal. Jadi walaupun masjid tu jemaah dia ramai, macam saya dekat apa? Dekat UK dulu, saya duduk kat Manchester, teman isteri belajar. Ada 2 masjid, satu masjid mazhab Hanafi dan satu lagi masjid Syiah Ismaili, Pakistan.
Ya, nak sembahyang kat mana? Kita pilih ahli sunnah wal jamaah lah. Walaupun masjid Syiah tu ramai, memang ada. Ya, pilih yang sedikit tetapi bukan ahli bid'ah. Ya. Ya, jika maksudnya fasik, minta maaf, silap. Fasik ni lain. Fasik dengan ahli bid'ah lain. Minta maaf. Yang pertama tu fasik. Fasik apa? Minum arak, pelaku dosa besar. Dia pelaku dosa besar, bukan minta maaf ya. Contoh dia pemakan riba, pemakan interest bank. Kita tahu imam ni dia buat pinjaman pakai interest bank, tak nak pakai Islamic bank, makan haram dan sebagainya. Kita tahu, kita cari imam lain lagi bagus. Minum arak ke, tak bertaubat dan sebagainya. Kalau isap okok dia tak termasuk dosa besar lah. Ya? Dia masuk dosa juga. Haram-haram. Tapi haram isap okok ni tak sama macam haram minum arak. Jadi minum arak tu kalau dia tidak bertaubat, hukumnya fasik. Tapi perokok ni hukumnya pendosa, tetapi tidak sampai kepada fasik. Jadi sebagai imam tak sepatutnya lah dia lakukan begitu. Ya. Kedua, jika imam itu ahli bid'ah seperti Syiah dan Mujassim, ya, kita dah jelaskan sebelum ini. Ya. Baik. Yang ketiga, jika imam jemaah yang ramai membaca terlalu cepat atau tidak ikut kadar yang sepatutnya. Ada dua masjid. Ni ramai, ni sikit. Tapi imam yang jemaah ramai baca cepat. Kita nak baca Fatihah pun tak sempat. Cari. Walaupun imam yang baca sederhana tu jemaah tak ramai, lebih afdal kita utamakan bacaan kita. Keempat, jika jemaah sedikit, solat pada waktu fadilat. Maksudnya, solat jemaah yang ramai, solat ditangguhkan. Zuhur satu suku, dia solat pukul 2. Ya? So, lepas waktu fadilat. Lepas solat awal waktu. Tapi kalau jemaah yang sedikit, azan, lepas 5 minit, 10 minit, dia qamat. Jadi okey lah tu. Awal waktu dapat fadilat bonus. Ya, Nabi kata, al-a'mal, ayul a'mali ahabu ilallah. Abdullah ibn Mas'ud bertanya kepada Nabi SAW, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Nabi kata, as-salatu li awwali waqtiha, iaitu salat pada awal waktunya. Itu fadilat. Ya. Kalau tangguh tak salah, harus hukumnya. Selagi mana tak sampai waktu yang makruh, waktu yang haram, harus. Ya, tapi yang menangguhkan salat, melepasi waktu fadilat, maksudnya rugilah dari segi sudut pahala. Ya. Jika jemaah bersalat di tanah yang syubhah, maksudnya tanah tu halal ke haram tak pasti. Lebih afdal kita cari jemaah yang sedikit tapi tanahnya halal. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada soalan boleh simpan nanti boleh tanya, kita buka nanti sama ada sebelum rehat. Lebih kurang sebelum rehat 10 minit saya buka soalan, dan pada penghujung nanti saya akan buka lebih kurang dalam setengah jam macam itulah. Ya. Baik, ini kita dah baca. Syarat sah menjadi makmum. Ini kita akan nampak nanti perjalanan lebih detail, kita bincangkan secara dalam lah. Ada permasalahan fiqh. Ya, ini kita jelas, kita baca lah, kita jelaskan secara ringkas. Iaitu syarat sah menjadi makmum. Makmum tidak mengetahui bahawa batal solat imamnya. Ya, sebab isu kata, imam tu lepas mahyang, tiba-tiba dia tahu dia tak berwuduk. Ya, makmum tak tahu. So, ada orang tanya saya macam mana? Tak apa, kamu saja yang qada solat. Jangan beritahu kat imam. Makmum tak tahu tak apa. Ya, tapi kalau makmum tahu, wajib qada. Ya. Jadi ada baru-baru ni, ada jemaah, imam tanya saya. Ada imam tu, dia solat, tetapi balutan dekat tangan tu tak digantikan dengan tayamum. Sah tak? Saya kata ikut mazhab Syafi'i tak sah. Macam mana Ustaz? Jemaah yang sah tak? Jemaah tak tahu, sah lah. Ya, tapi kalau kamu bagi tahu, mereka kena solat zuhur balik. Tapi kena beritahu ke? Tak payah. Kamu seorang yang kena qada. Macam tu lah kan. Tapi saya kata kalau nak ikut mazhab Maliki ialah balutan tu tak wajib diganti dengan tayamum. Khilaf wallahu alam. Ya. Baik, kedua, makmum tidak mengetahui bahawa imam sedang mengerjakan solat yang wajib diqada selepas itu, seperti imam yang bermukim bertayamum. Ini jarang berlaku lah. Ya. Maksudnya kalaulah imam tu solatnya wajib diqada, seperti orang yang bermukim bertayamum. Sebab apa? Menurut pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, orang yang bermukim tempatnya tak ada air, dia pun bertayamum, lepas tu dia solat. Pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, dia wajib qada sebab jarang-jarang berlaku. Itu kaedah mazhab Syafi'i lah. Tapi pendapat kedua kata tak payah qada, wallahu alam. Ya. Baik, ketiga, imam bukanlah terdiri daripada makmum. Ada makmum, dia tahu dia makmum, dia tengah ikut imam, kita pula tepuk belakang dia. Ya.
maka tak bolehlah, tak sah. Keempat, imam bukan terdiri daripada yang tidak ummi. Maksudnya bukan maksudnya imam. Maksudnya orang tersilap ni. Minta maaf. Assalamualaikum. Boleh menyambut tak? Ya. Ya, Saya saya apa? ni Nanti ya. Masalah apa ya? Masalah imam makmum ni macam dia ni musim sekarang kan COVID. Jadi muslimah jadi curi-curi tengok ada apa yang lelaki depan, kita terus jadi makmum belakang tanpa pengetahuan dia, macam mana? Oh, tak apa, nanti kita bincang soalan tu nanti sebab saya akan saya nak kena habiskan dulu. Nanti penghujung nanti kita akan sambung. Ya? Baik. Okey. Yang keempat, imam bukan terdiri daripada ummi. Ummi ni yang tak reti baca Fatihah lah. Ummi bukan betul huruf tapi ummi ni tak boleh baca Fatihah. Dan tak boleh baca rukun qauli, termasuk tahiyat akhir. Ya. Maksudnya kalau imam tu walaupun tak reti membaca tapi boleh baca Al-Fatihah dan boleh membaca kelima-lima rukun qauli, maka tidak menjadi masalah walaupun buta huruf. So ummi menurut istilah lughawi berbeza dengan istilah fiqhi. Ummi min haitsul lughah maksudnya la yaqra wa la yaktub. Tidak membaca dan tidak menulis. Ya, manakala di sini sudut fuqaha, ummi ni ya alladzina la yaqra'una al-Fatihata wal arkan al-qauliyah. Maksudnya yang tak boleh baca Fatihah dan rukun-rukun qauli yang lain. Ya. Baik, kelima, lelaki tidak boleh menjadi makmum kepada perempuan ataupun khunsa. Maksudnya ini perbincangan lagi lah. Sebab apa? Khunsa dimaksud di sini adalah khunsa muskil. Sebab apa khunsa muskil? Hukumnya ikut pendapat muktamad seperti mana disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, hukumnya sama seperti perempuan. Sebab apa? Tasyabuh, kekeliruan di situ. Kemungkinan dia boleh perempuan, kemungkinan dia boleh lelaki. Tidak ada jantina statik. Kecuali kalau khunsa ghairu muskilah. Perempuan khunsa ghairu muskil. Maksudnya khunsa yang tidak muskil. Itu lain, ya. Baik, bentuk-bentuk solat Jumaah yang sah berdasarkan jantina. Ya. Kita tengok ya, berdasarkan jantina. Lelaki menjadi makmum kepada lelaki, sah hukumnya. Perempuan menjadi makmum kepada lelaki, sah. Khunsa menjadi makmum kepada lelaki, sah, iaitu khunsa muskil. Perempuan mengikut khunsa, sah, ya. Perempuan menjadi makmum kepada perempuan, sah. Ini semua yang jenis sah ikut jantina, tuan-tuan. Ya. Manakala bentuk-bentuk solat jemaah yang tidak sah berdasarkan jantina, lelaki menjadi makmum kepada perempuan. Ya. Kedua, lelaki menjadi makmum kepada khunsa. Ya. Khunsa di sini khunsa muskil. Maksudnya yang ada dua kemaluan, tak pasti dia lelaki perempuan, tak tunjuk ataupun tak terbit tanda-tanda dia. Sama ada di tanda, ada orang yang dia ada dua kemaluan, tapi ada jambang, ada misai, ya, tak ada buah dada. Itu khunsa ghairu muskil. Maksudnya hukumnya sama seperti lelaki. Saya boleh jadi imam lah. Boleh jadi ketua imam, ya, boleh jadi mufti pun boleh, tak ada masalah, jadi hakim pun boleh. Tapi ada juga yang ada dua kemaluan, tetapi dia punya keterampilannya, tanda-tandanya menunjukkan bahawa dia tu perempuan. Contohnya lah kan, ada rahim, kalau ikut scan tu nampak rahimnya, ya, keluar darah haid, ya, ada apa tanda-tanda kewanitaan dan seumpamanya. Maka itu dikira sebagai khunsa ghairu muskil. Yang dimaksudkan sini khunsa muskil, yang tak pasti, tak ada tanda-tanda. Tapi sekarang ni agak mustahil lah boleh kita nyatakan. Zaman dulu susah, tapi zaman sekarang mudah. Sebab apa? Boleh tengok kalau dia perempuan tu, tengok ada rahim tak. Ada perjalanan, kalau ada rahim, insya-Allah keluar darah haid, ya. Jadi khunsa muskil menjadi makmum pada perempuan. Ini tidak sah. Sebab apa? Kalau khunsa muskil dengan wanita, kekuatan pada khunsa muskil. Sebab apa? Dia ada kemaluan lelaki. Kemungkinan dia boleh jadi lelaki. Ya. Baik, khunsa menjadi makmum kepada khunsa sendiri, tak boleh. So macam mana? Solat sendirian. Tapi kalau khunsa muskil menjadi makmum kepada khunsa ghairu muskil, itu boleh. Sebab apa? Khunsa ghairu muskil yang sifat-sifatnya ataupun tandanya terselah sebagai lelaki, hukumnya sah. Ya, ini penjelasan lah supaya dapat fahami. Baik. Okey, kalau ada soalan tu boleh simpan dulu ya. Nanti saya akan jawab pada penghujung nanti, lebih kurang dalam 10 suku saya akan buka soalan. Baik, syarat sah salat berjemaah terhadap 6 syarat yang wajib dipatuhi. Ya, ini
6 syaratnya yang perlu dipatuhi ke 6 ini. Ini kita ambil daripada beberapa kitab fiqh moden, antaranya kitab Taqrir As-Sadidah yang telah disusun lebih rapi ya. Baik, pertama, makmum tidak boleh mendahului kedudukan imam sama ada dalam keadaan berdiri, duduk, baring dan mengiring. Ya, kalau berdiri tu tumit tu mesti membelakangi imam. Ya, tapi kalau satu baris macam soft, hukumnya makruh. Ya, disunatkan ke belakang sikit. Tapi kalau makmum mendahului imam, batal solat jemaah dia. Ya. Tapi kalau macam duduk, dia punya tulang belakang dia mesti lebih belakang sedikit daripada imam. Ya, kalau dia solat berbaring, maksudnya tapak kakinya mesti lebih ke belakang daripada kaki imam. Kalau mengiring, sisi badannya lebih ke belakang daripada sisi imam yang mengiring. Macam tu. Ya. Kedua, makmum mestilah mengetahui perpindahan imam dari suatu pergerakan salat sama ada dengan melihat, mendengar suara imam dan mendengar suara mubalik. Ini ada perbincangan. Sama ada perbincangan ini tertakluk pada syarat-syarat imam dan makmum berada di dalam masjid yang sama, ya, berbeza dengan imam dan makmum dalam posisi yang berbeza, iaitu dua bangunan yang berbeza. Ya, hukumnya lain. Ataupun imam dekat dalam, makmum kat luar. So, ada syarat-syarat tertentu, insya-Allah kita akan bincangkan dengan terperinci selepas ini. Ya. Baik, tak semua ya. Kadang-kadang kita kata dalam mazhab Syafi'i, kalau makmum kat luar hanya dengar suara saja tak semestinya sah. Tapi kalau dalam masjid, dia lebih mudah dan lebih luas. Maksudnya tak nampak pun tak apa. Ya, tapi kalau dengar suara pun sudah memadai. Maksudnya kalau syarat kedua ni lebih tertumpu kepada sifat imam dan makmum ketika berada di dalam masjid yang sama. Ya, kalau hukum dekat luar, bangunan berbeza, itu perlu lihat ada syarat-syarat yang lain kita akan bincangkan selepas ini. Baik, ketiga, makmum hendaklah berniat makmum ataupun berjemaah dengan imam. Niat menjadi makmum ke atas makmum dan imam tidak wajib berniat menjadi imam. Ya. Tapi dalam solat Jumaat, imam wajib berniat imam. Ya, kita akan bincangkan nanti permasalahan kalau makmum terlupa niat makmum ketika takbiratul ihram, boleh tak dia berniat ihram selepas takbiratul ihram? Ini permasalahan fiqh. Ini banyak dibincangkan dalam kitab-kitab furu' mazhab Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Insya-Allah kita bincangkan kemudian nantilah. Ya. Jadi berniat makmum. Tapi kalau katakanlah dia tak berniat makmum, maka hukumnya tidak sah. Maksudnya tak dapat fadilat berjemaah. Nampak? Ya, tapi kalau solat Jumaat wajib. Maksudnya kalau kita solat Zuhur contohnya, belakang imam tapi tak niat berjemaah, niat bersendirian. Sah tak? Sah. Jadi pahalanya solat bersendirian. Jadi solat tu berstatus solat furada, solat bersendirian. Tapi kalau solat Jumaat, kalau tidak disertakan dengan niat jemaah, maka solat Jumaat itu tidak sah. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, salat makmum mestilah selari dengan bentuk salat imam, iaitu selaras dengan perbuatan zahir imam. Ya. Tidak mengapa jika tidak selari pada niat dan rakaat antara imam dan makmum. Ini kita bincangkan nanti. Contohnya lah, kalau imam tu solat ba'diyah zuhur, kita masuk nampak dia tengah solat, kita pun tepuk belakang dia, kita niat solat zuhur. Sah tak? Sah. Ya. Walaupun imam tu solat sunat, makmum kat belakang solat zuhur, sah. Tetap juga dapat pahala. Ya, pahala berjemaah. Ini dalam mazhab Syafi'i, walaupun berlainan niat, walaupun jenis salat dan walaupun berbeza rakaat, tetap dikira sebagai sah. Cuma yang berbeza jenis dan berbeza rakaat, khilaful aula, lebih afdal tidak berjemaah. Ya, tapi ada pendapat yang mengatakan tetap juga dapat digalakkan juga. Sebab apa? Kita dah habis sembahyang, orang pun dah berjemaah. Bukan kita habis, jemaah dah habis sembahyang, kita pun nak pahala jemaah. So macam mana? Boleh kita ikut seseorang yang solat sunat. Ya. Baik. Okey. Tidak sah salat fardu di belakang orang yang bersolat jenazah ataupun gerhana. Maksudnya tak kisah walaupun berbeza sifat, zuhur dengan
asar, sifat berbeza. Maksudnya nama berbeza, jenis berbeza. Ataupun berbeza rakaat. Ba'diyah dengan zuhur, 2 dengan 4. Ataupun berbeza jenis. Ya, jenis iaitu sunat dan fardu, sah belaka. Asalkan tidak bercanggah dari segi sudut sifat ataupun nazam susunan solat itu. Macam orang solat subuh belakang, orang yang solat gerhana. Tidak sah sebab apa? Susunan ataupun bentuk solatnya tidak sama. Dia ada 2 qiyam dan ada 2 rukuk dan ada 2 i'tidal. Manakala subuh ada 1 i'tidal, 1 rukuk dan 1 qiyam. Ya. Sama juga dengan solat gerhana. Solat jenazah. Solat jenazah, kita nak solat zuhur, ikut orang tengah solat jenazah kat belakang. Tak sah. Ya, cuma ada khilaf di sisi Imam Ramli dan Imam Ibn Hajar. Imam Ramli kata sah kalau kita iktidak, ikut orang yang salat jenazah pada takbir yang terakhir. Ya. Manakala Imam Ibn Hajar tak sah sama sekali. Ini khilaf. Ya. Baik, kelima, makmum tidak boleh menyelisihi imam yang melakukan pergerakan sunat seperti sujud sahwi dan sujud tilawah. Ini banyak yang buat. Dia masuk rakaat kedua subuh, tak dapat rakaat, dia masuk ke perumpamaan. Dia itu solat subuh. Dia masuk pada rakaat kedua, imam tengah sujud. Maksudnya dia tak dapat kedua-dua rakaat. Dan kebetulan imam tu tinggal kunut subuh pada hari itu. Ya. So imam pun buat sujud sahwi. Makmum, kenapa sujud sahwi? Dia tak ikut imam tu sujud sahwi. Dia kata, bukan salah aku, imam yang tinggal, aku tak tinggal. Buat apa kena sujud sahwi? Dia pun tak sujud sahwi. So, solatnya batal. Dalam istilah fiqah, tafahushul mukhalafah. Ataupun al-mukhalafah al-fahishah. Ada 3 bentuk. InsyaAllah kita bincang nanti. Iaitu, tak ikut imam, buat sujud sahwi. Kedua, tak ikut imam, buat sujud tilawah. Dan ketiga, tak ikut imam yang meninggalkan tahiyat awal. Imam bangun, tak buat tahiyat awal, kita pun duduk baca tahiyat awal. Batal solat kita. Ini pun termasuk dalam mukhalafah fahishah. Ya. Baik. Keenam, wajib mengikuti imam. Jika makmum lambat mengikuti imam sebanyak 2 rukun berturut-turut, maka batal solatnya. Begitu juga jika dia mendahului imam sebanyak 2 rukun. Ini kita bincangkan nanti kalau sempat pada penghujungnya. Macam mana bentuk berbeza. Ada khilaf antara Imam Ramli dan Imam Ibn Hajar. Imam Ramli kata macam ni, Imam Ibn Hajar yang dimaksudkan 2 rukun yang terlambat ataupun tercepat dikatakan batal. Ya. Baik, kedua-duanya muktamad lah. So kita pilih mana yang kita rasa suka. Ya. Jadi kita kena belajar mazhab Syafi'i, dia ada khilaf. Khilaf yang paling ketara antara Imam Ramli dan Imam Ibn Hajar. So yang mana muktamad? Ya, kalau buka dalam kitab Al-Fawaid Al-Makkiyah, dia kata kedua-duanya muktamad. Cuma pentarjihan antara pandangan Imam Ramli dan Imam Ibn Hajar, kalau ikut zaman dahulu, dia ikut geografi. Ya, kalau ulama daripada Syria, ulama mazhab Syafi'i Syria, tanah Hijaz dan Yaman, mereka lebih cenderung pada pandangan Imam Ibn Hajar. Ya, manakala ulama-ulama Syafi'iyah di Mesir, mereka lebih cenderung kepada pandangan Imam Ramli. Itu. Ya, kalau guru-guru kami di kalangan Hadramaut sampai sekarang, mereka masih lagi cenderung kepada pentarjihan Imam Ibn Hajar. Ya, guru-guru saya daripada Hadramaut dan Yaman, mereka masih cenderung kepada pentarjihan Imam Ibn Hajar. Kecuali kalau guru-guru kami masa yang kami belajar fiqh Syafi'i dekat sana, mereka tak ada lagi lah, lebih terbuka lah. Maksudnya pilihlah mana-mana kita nak. Kalau ada khilaf antara Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli, kita boleh pilih mana yang dirasakan lebih sesuai, yang lebih dirasakan selesa. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Saya nak minum air kejap. Dekat kering. Baik, insyaAllah kita sambung. Okey. Ini cerita. Hukum lelaki menjadi imam kepada wanita bukan mahram. Ya. Nanti kita bincang tentang kedudukan saf. Suami isteri saf kat mana, lelaki kat mana. Kita bincang, ada gambar rajah semua saya tunjuk.
Hukum lelaki menjadi imam kepada wanita bukan mahram. Apa hukum dia? Dalam kitab Al-Majmu', Imam Nawawi berkata, menurut Imam Nawawi, haram seorang lelaki mengimamkan wanita yang bukan mahram secara berdua-duaan. Ya. Ini apa nikab lain lah. Nyampah pula dengan. Boleh tak kamu menjadi imam saya? Oh, nak tackle lah ni jenis tulang rusuk bergetar lah. Ya. Tapi nak jadi imam boleh. Kahwin dulu boleh jadi imam. Tapi kalau berdua-duaan, tempat yang tak ada orang lain, hukumnya haram. Tetapi sah. Sebab dikira berkhaluat. Solat pun nak kira khaluah juga. Yes, tak kira. Setan yang ketiga tu duduk tengah-tengah. Ya. So, sah. Maksudnya ulama, ini bukan mazhab Syafi'i saja. Ini ijma' 4 mazhab. Saya buka dalam kitab. Yang saya nampak lah, yang saya tengok. Memang 4 mazhab kata tak boleh berdua-duaan. Walaupun solat berjemaah. Tapi kalau solat tu hukum dia macam mana? Sah ke? Sah. Tapi haram. Termasuk kategori dalam ahkam taklifiyah tu sekali lah. Ya. Tapi kalau seorang lelaki mengimamkan jemaah wanita, katakanlah saya mengimamkan 5 orang wanita yang bukan mahram. Ya, bukan mahram saya. Boleh tak? Harus dibolehkan. Sebab apa? Hilang fitnah. Ya. Tapi kalau mengimamkan 4 orang isteri macam mana? Lagilah boleh tuan-tuan ya. Tak ada masalah. Wallahu alam. Okey. Bagaimana mendapat fadilat salat berjemaah? Dikira macam mana? Ya. Dapat mengikuti sedikit daripada perbuatan salat bersama imam. Selagi mana imam belum memberi salam. Di sini khilaf di kalangan para ulama. Imam Ramli kata, selagi mana imam tak sebut as-salam. As-salam, alif lam sin tu. Selagi mana tak sebut, makmum sempat bertakbir, dapat fadilat berjemaah. Manakala menurut Imam Ibn Hajar, selagi mana imam tak sampai sebut kum. Contoh, as-salam, makmum pun bertakbir, Allahu Akbar. Sempat bertakbir dengan sempurna. Letak tangan atas perut saja, imam pun sebut kum. Di sini menurut Imam Ibn Hajar, dapat fadilat. Tetapi di sisi Imam Ramli tak dapat. Khilaf. Di sini yang lebih luas Imam Ibn Hajar lah. Ya. So khilaf kat sini. Jadi kalau boleh, untuk keluar daripada khilaf, kita pastikan takbir sebelum imam bagi salam. Tapi katakanlah tengah Allah, imam pun assalam. Tak apa, kita ambil pandangan Imam Ibn Hajar. Asalkan imam tidak sebut kum lagi. Assalamualaikum. Tapi Imam Ramli tak boleh lagi dah. Ya. Baik. Kedua, mendapat rakaat bersama imam, iaitu sempat rukuk bersama imam dalam kadar tamakninah sebelum imam i'tidal. Ya, maksudnya dia rukuk tu sempat kadar tamakninah dengan bacaan subhanallah sekurang-kurangnya. Ya, kalau dia rukuk, imam tengah naik, baru sekadar subhanallah, imam dah naik dah. Tak sempat, dia tak dapat rakaat, wajib tambah lagi rakaat. Baik, ketiga, macam mana dikira dapat fadilat salat berjemaah? Jika mengikuti imam pada rukuk tambahan yang kedua untuk salat gerhana, jika ia tidak dikira mendapat satu rakaat. Maksudnya rakaat kedua kalau nak salat gerhana lah. Kalau kita salat gerhana bersama dengan imam, katakanlah kita masbuk ya. Baik, keempat, mendapat takbiratul ihram, iaitu makmum mendapat fadilat takbiratul ihram jika bertakbir sejurus imam bertakbir. Jika lewat sedikit maka luput fadilat. Ya, sebab apa? Dalam hadis Nabi SAW, sesiapa yang salat selama 40 hari dapat bertakbiratul ihram bersama dengan imam, maka dia akan dapat 2 penjagaan. Pertama, penjagaan daripada api neraka, dan penjagaan protection daripada Allah daripada sifat nifak. Ya, jadi imam Allahu Akbar, dia terus takbir Allahu Akbar. Dia tak tunggu-tunggu lama. Ini macam tu dia dapat fadilat bertakbir bersama dengan imam. Kalau cukup 40 hari, alhamdulillah, terselamat daripada api neraka dan terselamat daripada sifat nifak ataupun munafik. Ya. Tapi kalau lewat sedikit boleh tak? Boleh kalau lewat sedikit. Contoh, urusan untuk meluruskan saf. Imam dah takbir dah tapi saf tak lurus. Itu lewat tak apa. Walaupun lewat tetapi disebabkan urusan untuk berkaitan dengan maslahat solat. Ya. Ataupun bersiwak. Ya. Imam dah Allahu Akbar tapi dia belum bersiwak. Itu tak apa. Dia siwak dulu ala kadar, lepas tu bertakbir. Walaupun lewat tapi dalam hal macam ni tetap juga dapat fadilat bertakbiratul ihram bersama dengan imam, tetapi lewat asalkan
yang berkaitan dengan maslahah solat. Tapi imam takbir, dia balas WhatsApp. Dia tengok TikTok, tidak, tak dapat nak nolong. Ya, wallahu alam. Baik. Kita tengok gambaran kedudukan imam dan makmum dalam satu masjid. Ya, kita nak tahulah. Kita tulis gambar rajah sekali macam mana. Kita tengok gambar, kita akan tunjukkan apakah syarat-syaratnya. Baik, ini kita tengok gambaran yang saya nak tunjukkan pada tuan-tuan, kedudukan. Ada orang tanya, Ustaz, kalau makmum kat beranda, pintu tertutup, sah ke tidak? Makmum kat luar, pintu terkunci, sah ke tidak? Ada hadang dan sebagainya. Perempuan dalam masjid ataupun surau, tirai tertutup rapat, sah ke tidak? Ini kita nak bincangkan tuan-tuan dari segi sudut perbincangannya. Okey. Baik, sebelum kita tengok syarat-syaratnya dulu, ya, imam dan makmum dalam satu masjid. Ya. Syarat sahnya. Macam mana dikira jemaah kedudukan imam dan makmum tu dikira sah? Ya, pertama, sah solat makmum bersama imam di dalam satu masjid mesti memenuhi dua syarat berikut. Mesti, tak tidak, mesti dua-dua ni. Ya. Mesti memenuhi kedua-dua syarat ini. Baik. Makmum mengetahui perpindahan imam. Ada tiga cara. Pertama, nampak tak dengar suara. Atau dia dengar suara imam. Ya, tak nampak tapi dengar suara imam. Ya. Ketiga, tak dengar suara imam, tak nampak imam tetapi dengar suara mubaligh. Atau dia nampak rabitah, dia nampak makmum yang nampak imam. Ni perbincangan. Ada perbincangan susulan, kita akan masukkan tuan-tuan. Ya. Jadi kelebihan dalam masjid ni, walaupun tak nampak imam, walaupun tirai tertutup, ya, walaupun berdinding tapi berpintu, tetapi ada laluan, asalkan dia dapat mengetahui perpindahan imam, maka sah. Dengan syarat mesti dalam satu masjid. So kita akan bincangkan, beranda tu termasuk masjid tak? Dataran masjid termasuk masjid tak? Macam dataran dekat Masjid Putra, yang kontroversi kan, VVIP kononnya. Ya, sedangkan tak ada masalah sebenarnya. No problem. Sebelum PKP pun ada booking-booking tempat ni. Dalam mazhab Syafi'i pun Imam Nawawi sebut dalam Al-Majmu' boleh booking-booking tempat. Siap kata lagi, orang tu boleh hantar wakil cop tempat, bila datang dia boleh duduk tempat tu. Imam Nawawi sebut dalam kitab Al-Majmu' boleh orang tu letak baju, letak kain untuk book tempat dalam masjid. Saf pertama boleh. No issue lah sebenarnya. Sebab benda ni uruf kita kan. Uruf kita sudah diamalkan sejak zaman-zaman. Cuma kali ni saja jadi isu. Ya, sibuk nak salat Jumaat je lah. Tapi salat fardu tak datang juga. Salat Jumaat nak beramai-ramai datang. Tapi salat fardu subuh 2-3 orang je datang. Ya. Baik. Okey. Makmum mengetahui perintah imam. Ini dalam masjid. Ni tak kira kalau luar masjid. Luar masjid lain cerita Kita tak masuk cerita luar masjid. Luar masjid nanti. Ini cerita dalam masjid. Satu imam dan makmum dalam masjid. Ya, walaupun tak nampak, walaupun tirai tertutup, rapat dan sebagainya, dia mesti mengetahui perpindahan imam. Ya. Kedua, tidak boleh ada halangan untuk sampai kepada imam. At least ada pintu. Ya, walaupun dinding tapi ada pintu. Walaupun berlangsir tapi boleh selak, boleh lalu. Walaupun dengan cara memalingkan badan ke belakang. Ini kita akan tahu dalam istilah fiqah dinamakan al-izwirar wal in'itaf. Yang memalingkan badan sampai ke belakang macam tu. Kita akan tahu piawaian yang macam mana nanti, kita akan tengoklah. Ya. Dari arah kiblat. Maksudnya tak kisahlah selagi mana dalam masjid, pintu kanan ke, pintu depan ke, pintu belakang, asalkan laluan tu berada dalam satu masjid. Dia tak boleh luar masjid. Kita akan tunjuk gambar rajahnya nanti. Ya. Begitu juga. Maksudnya kena ada laluan. Begitu juga tanpa perlu merangkak ataupun melompat. Ya, mesti jalan yang normal. Ataupun langkah sikit tak apa, tak ada masalah. Asalkan tidak melompat. Dan begitu juga nanti kita tengok tidak terlalu menunduk. Ya. Jika kedua-dua syarat ini dipenuhi, solat makmum dikira sah walaupun ada halangan antara keduanya seperti pintu tertutup. Jarak yang jauh antara kedua-duanya. Ya. Macam sembahyang dekat masjid kat Maghribi besar tu. Imam kat depan. Belakang tu berkilometer. Jauh tu. 1 kilometer ke berapa tak tahu, wallahualam, besar. Itu pun sah. Walaupun dalam masjid melebihi 300 hasta tetap dikira sah juga. Asalkan dalam masjid. Tapi bila keluar masjid,
Salah seorang di luar ataupun makmum di dalam, imam di luar ataupun imam di dalam, makmum di luar, ada kaitan dengan 300 hasta tu. Yang difatwakan oleh Al-Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Ya. Tapi dalam masjid, dia tak ada kaitan dengan 300 hasta yang biasa kita bincangkan, tuan-tuan. Ya. Baik. Ini permasalahan tambahan syarat sah jemaah. Pintu yang tertutup di dalam masjid tidak membatalkan salat jemaah. Namun jika terpaku, maka ia menjadi penghalang. Maka salat berjemaah tidak sah. Itu saya kata. Orang yang salat dekat beranda masjid, lepas tu pintu tutup. Sebab apa? Dalam dewan salat tu nak ada aircon. Dia habis yang luar dekat sembahyang kat beranda tu sah ke pintu tutup? Sah. Ya. Sebab apa? Dia tidak berkunci. Kenapa salat beranda sah? Sebab beranda pun dikira sebagai masjid menurut mazhab Syafi'i. So bila tertutup tak ada isu lah. Dia tak boleh berpaku. Hatta kalau pintu yang dalam dewan tu pun, dalam dewan solat sebab nak jaga aircon, walaupun dikunci, dia tidak menjadi masalah. Dan jemaah yang berada di beranda tu tidak dikira batal, sah salatnya. Sebab apa? Pintu tu sekadar tutup ataupun berkunci. Yang tak boleh berpaku. Sebab apa? Bila berpaku, hukumnya tidak lagi menjadi laluan, ia sudah menjadi dinding. Ya. Baik, tidak ada penghalang di dalam masjid antara imam dan makmum yang menghalang untuk lalu seperti kaca. Meskipun makmum mengetahui perpindahan imam. Katakanlah dinding tu, maksudnya dinding yang tidak berpintu. Dinding tu kaca transparent tapi tak ada laluan. Tak boleh. Walaupun dia nampak. Tapi sebab apa? Ditutupi dengan dinding yang tidak ada laluan. Pasal apa? Dalam masjid, imam tidak boleh dipisahkan, makmum tidak boleh dipisahkan daripada imam dengan dinding yang tidak berpintu. Ya, walaupun transparent sekalipun, walaupun boleh nampak, tapi apa? Tidak ada laluan. Ya, di dalam masjid. Wallahu a'lam. Baik, keempat, tidak membatalkan jika makmum di atas dan imam di bawah, atau sebaliknya asalkan kedua-dua masih di dalam masjid dan juga memenuhi syarat di atas. Maksudnya, imam tingkat atas, makmum dekat bawah. Tetapi ada laluan untuk sampai ke imam di dalam masjid. Ya. Sebab tu ada satu kementerian ni kata buat surau 2 tingkat tapi tangga kat luar. Masalah juga tu kalau ikut mazhab Syafi'i tak sah. Ya. Kita bincangkan nanti tuan-tuan. Ya, kita tengok gambar rajah berpandu kan. Jadi kita tengok dalam tidak membelakangi ada istilah yang disebutkan izwirar dan in'ataf. Kalau kita buka kitab fiqh mana-manalah buka Tuhfah ke Nihayah ke Minhaj ke, ya, masuk piawaian izwirar ni dia kata izwirar maksudnya jika makmum pergi kepada imam sehingga menjadikan badan membelakangi kiblat. Maksudnya kiblat macam tu dia terpaksa membelakangi macam tu. Nak menuju kepada imam. Ya. Maksudnya kalau selain daripada masjid batal. Tapi kalau dalam masjid ada jalan untuk menuju ke imam walaupun badannya membelakangi kiblat tak batal. Ini kelebihan di dalam masjid. Ya. Asalkan ada jalan untuk sampai kepada imam. Dan kedua, ya, dan laluan untuk sampai kepada imam walaupun membelakangi kiblat masih di dalam kawasan masjid, bukan lapangan, dalam masjid, dalaman. Ya. Dan ketiga, mestilah mengetahui perpindahan imam. Nampak tu. Tapi kat luar dia ada syarat lebih ketat lagi. Ya. Baik, ini dalil lah. Dalil maksudnya dalam masjid walaupun riwayat Abu Bakrah dia masuk solat berjemaah tak masuk dalam saf. Ya, ini hadis yang masyhur. Dia lambat, dia masuk dalam Masjid Nabawi dekat belakang. Dia tak masuk saf lagi. Rasulullah rukuk, dia pun rukuk dekat belakang tu, tak masuk saf. Ya, kemudian dia berjalan slow-slow masuk dalam saf. Nabi tahu, Nabi nampak. Ya, macam mana Nabi nampak? Nabi kan pandang depan. Nabi tahulah mukjizat, malaikat beritahu ke ada mata ke, Nabi ada skrin kat depan Allah tunjuk. Nabi kata pada Abu Bakrah, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu. Maksudnya semangat kamu tu betul lah. Ya, tak nak masuk saf, nak dapat fadilat berjemaah lebih banyak. Tapi Nabi kata jangan buat. Ya, maksudnya tak masuk saf ni, solatnya sah. Maksudnya berpisah saf dengan jemaah yang lain. Solatnya sah. Tapi Nabi kata jangan buat. Di sini ulama kata makruh. Nampak tu. Ya. Baik, kita lihat di sini ya. Ini beranda kat luar tu. 2 makmum kat beranda. Ya. Imam dekat dalam dewan masjid. Penjelasan solat berjemaah makmum di sebalik dinding, maksudnya di beranda itu sah. Kerana makmum
mampu untuk sampai kepada imam walaupun dengan cara memalingkan badan ataupun membelakangkan badan. Ya, nampak tak yang kat depan tu, makmum tu, ya, walaupun dia membelakangi badan, ya, membelakangi kiblat, tetap sah. Sebab apa? Masih lagi dalam kategori masjid. Beranda adalah masjid. Dalam kaedah, dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair, dia kata harimul masjidi masjidun. Ya, beranda masjid dikira hukumnya sama seperti masjid. Ya, jadi beranda dan dewan solat hukumnya adalah masjid juga. So kalau ikutkan pendapat 4 mazhab, termasuk mazhab Syafi'i, wanita yang dalam keadaan haid pun tak boleh beriktikaf di beranda. Nampak tu? Ya. Baik, maksudnya di beranda ni boleh dikatakan ijma' 4 mazhab. Cuma beza khilaf rahbah, dataran tu. Nah, kita akan bincangkan nanti. Ya. Ini contoh beranda masjid. Ini tempat saya ni, saya ambil gambar. Beranda. Kalau ikutkan beranda tu, hukumnya sama seperti masjid mengikut kaedah fiqh yang telah disepakati oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i. Maksudnya, kalau pintu tertutup sekalipun, katakanlah yang luar tu, jemaah kat luar. Yang dalam tu dewan solat. Nak jaga aircon, dia tutup pintu tu. Walaupun berkunci. So, jemaah yang solat dekat beranda tu sah. Sebab apa? Beranda masih dikira satu masjid. Ya. Yang menjadi muskilah kalau pintu tu berpaku. Bila berpaku tak jadi pintu lagi dah. So, hukum macam dinding, tuan-tuan. Ya. Baik. Saudara bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada perempuan bila ada ceramah, dia duduk kat beranda masjid. Sebab apa? Dia haid kan. Sebenarnya beranda pun tak boleh. Beranda pun dikira sebagai masjid. Ya, sama macam dewan solat juga. Maksudnya kalau kita duduk kat beranda tu, ya, kita niat iktikaf dapat. Dan disunatkan juga kita solat tahiyatul masjid. Kalau zaman dulu lagi lah, dia duduk dekat beranda tu isap rokok. Wah, lagilah. Mencemari, haram hukum dia. Dahlah, mendatangkan bau yang tak bagus, yang tak enak. Mencemari kesucian masjid di situ. Ya, sebab beranda pun hukumnya sama seperti masjid. Okey, yang kita tunjukkan penjelasan gambaran kedua. Ya, makmum dekat satu bilik. Ya, pintu nak keluar tu kat belakang. Bukan kat depan. Imam dekat dalam satu dewan. Ya, katakanlah yang warna biru tu makmum perempuan. Duduk satu bilik yang berdinding. Ada pintu keluar dekat bahagian belakang. Maksudnya adalah pintu keluar untuk menuju ke imam. Imam dalam dewan solat. Ya. Solat makmum di sebalik dinding sah kerana makmum mampu untuk sampai kepada imam walaupun dengan cara memalingkan badan dan membelakangkan badan. Ini kelebihan dalam masjid. Kalau luar masjid, dengan syarat dia boleh sampai kepada imam dengan syarat tidak membelakangi imam. Kita tengok syarat yang ni ya. Yawan initaf. Dalam masjid sekalipun, kedudukan dalam masjid walaupun dia boleh bergerak kepada imam, boleh ada laluan untuk sampai kepada imam, walaupun dalam keadaan membelakangi kiblat, tetap sah. Maksudnya ada laluan. Ada laluan maksudnya bukan suruh pergi. Maksudnya mesti ada laluan. Bila menunjukkan ada laluan, ada hubungan. Tidak terpisah. Kalau tak ada laluan, dinding semata, tak ada pintu dalam masjid, maka itu dinamakan dua entiti berbeza, sudah berpisah. Maksudnya. Bukan kata ada laluan tu mesti pergi. Tidak. Maksudnya kedudukan dekat situ tu sah berjemaahnya. Sebab apa? Berhubung dengan imam. Macam mana nak kira berhubung dengan imam? Sebab ada laluan. Dalam masjid, tetap sah walaupun laluan itu terpaksa membelakangi kiblat. Ya. Ini dalam masjid. Tapi kalau luar masjid, tak boleh membelakangi kiblat. Ada laluan tapi tidak boleh membelakangi kiblat. Tetapi, namun, jika hanya memalingkan badan dari arah kiblat yang berkedudukan di bahagian kanan atau kiri ketika menuju imam. Sebagai contoh kan. Ya, ada laluan. Tapi sekadar kiblat arah sini. Kiblat sini. Dia tidak membelakangi. Itu tak apa. Laluan macam tu masih dikira walaupun di luar masjid. Tapi dalam masjid tak kira. Membelakangi boleh ataupun kiri kanan lagilah boleh. Ya. Baik. Ini hukumnya sah sebab apa? Ada laluan walaupun dia membelakangi kiblat. Tidak menjadi masalah lah. Ya, ini kelebihan dalam walaupun tak nampak tapi dia tahu dengar suara. Lebih-lebih lagi zaman sekarang ni suara boleh kita dengari dengan jelas. Ya, iaitu dengan mikrofon yang kuat, ya.
Baik. Okey. Ini. Yang ini tak sah. Sebab apa? Laluan dekat luar masjid. Baca penjelasannya itu. Solat makmum di sebalik dinding tidak sah. Kerana makmum tidak mampu untuk sampai. Sebab apa? Makmum tidak berhubung dengan imam. Sudah dikira dua bangunan yang berbeza. Nampak? Ya, bila berada di dua bangunan yang berbeza, iaitu tidak ada laluan yang mana boleh sampai kepada imam. Ataupun ada laluan terpaksa keluar daripada masjid. Sedangkan syaratnya mestilah ada laluan walaupun pintu tertutup, masih dalam masjid. Macam contoh kita tengok dalam beranda ni. Ya, ada laluan walaupun semain kat luar tu. Suara Ustaz, suara. Padamkan suara saya ke? Tadi dia padam secara sendiri. Tak tahu. Ini pun sama Ustaz. Yang ni pun auto ni rasanya. Auto Oh tu. Kena beli yang tak auto punya lah. Okey. Baik. Okey. Kalau macam ni tak apa. Macam ni sebab laluan tu dalam masjid. Yang ni pula laluan bukan dalam masjid. Laluan dekat luar masjid. Tak sah. Dia nak kira sah walaupun membelakangi kiblat. Laluan itu mestilah di dalam masjid. Itu dia. Ya, ini gambaran yang kita nampak sah. Ya. Baik. Kalau macam ni, ni pun sama jugalah macam ni lebih kurang. Dinding tidak berpintu. Ya, ataupun berpaku pintunya pun sama juga tidak sah kerana apa? Terpaksa keluar untuk sampai ataupun jalan untuk sampai kepada imam, terpaksa pergi luar kawasan. Maksudnya tidak ada pintu untuk sampai kepada imam dalam masjid. Itu kaedahnya tuan-tuan. Ya. Tapi kalau ada dalam masjid, walaupun dekat beranda pintu tutup, tapi dikira masih ada hubungan. Macam ni gambaran keempat ini tuan-tuan, dikira sebagai terpisah makmum dekat belakang dengan kedudukan imam dekat depan. Dia sudah seolah-olah menjadi entiti yang berbeza. Tambahan pula tidak ada berpintu dan seumpamanya. Ya. Baik. Okey, yang gambaran kelima pula, yang dinding tu rendah, tidak berpintu tapi boleh dilangkah. Macam ni sah. Sebab apa? Dia tidak perlu melompat, sekadar untuk langkah kecil tidak menjadi masalah. Walaupun katakanlah dinding antara imam dengan makmum kat depan tu, ya, ataupun antara makmum dengan imam yang berada kat depan tu ada dinding pemisah, tapi dinding dia rendah. Ya. Dan makmum yang bertubuh sederhana tu boleh melangkah tanpa perlu melompat. Kalau melompat, macam lompat tinggi ke lompat jauh ke, tak sah. Katakanlah kalau dinding tu tinggi paras pinggang, itu tak boleh langkah, dia terpaksa lompat, ya, ataupun melibatkan terangkat dua-dua kaki, tak boleh. Dia kena macam paras lutut, macam okey lagi, ya, mengikut saiz yang sederhana. So penjelasan dekat bawah ni, solat berjemaah makmum di sebalik dinding sah kerana makmum mampu untuk sampai kepada imam dengan melangkah kaki. Walaupun tidak berpintu, tapi dinding itu walaupun tidak berpintu tapi masih boleh sampai sebab tak perlu melompat, cuma hanya perlu melangkah saja. Ya. Baik. Okey. Ini antara kelebihan dalam masjid, jauh macam mana sekalipun sah. Contoh kalau kita sembahyang dekat Masjid Putra, ya, ataupun Masjid Besi, imam kat depan, makmum kat belakang tu, dekat bahagian beranda tu, sembahyang seseorang saja, ya. Sah tak? Sah. Walaupun melebihi 300 hasta. Tapi kalau kat luar, akan kiraan 300 hasta tu. Lebih tak sah. Kita bincangkan nanti. Ya. Jadi solat berjemaah makmum dikira sah walaupun melebihi 300 hasta. Walaupun lebih, walaupun jauh. Walaupun 1 kilometer. Tapi mesti dalam satu masjid. Asalkan makmum kena tahu perpindahan imam. Sama ada melihat ataupun mendengar suara. Sekarang ni mikrofon lah. Tapi kalau sengaja tak masuk dalam saf, sengaja solat belakang-belakang, katakanlah solat zuhur nanti, imam kat depan, dia solat kat hujung Masjid Besi tu. Contoh-contoh lah kan. Sah tak? Sah. Sebab apa? Masih dikira satu masjid. Walaupun lebih 300 hasta, 144 meter. Sah. Tak ada masalah. Tapi makruh. Ya, menghilangkan pahala jemaah. Ya. Baik. Ini pula.
penjelasan pintu tertutup rapat tidak berkunci. Macam mana hukum dia? Sah. Macam ni lah hukum dia. Kita tengok kan. Gambaran ni. Pintu tertutup. Imam kat dalam dewan. Makmum kat luar beranda ni. Sah. Asalkan pintu tidak berkunci. Ya. Baik. Ini pintu tertutup. Tidak berkunci. Solat berjemaah makmum di sebalik dinding sah. Ataupun di beranda sah. Kerana imam dan makmum berada di dalam masjid. Walaupun pintu tertutup rapat atau berkunci. Nampak tu? Kunci pun tetap sah lagi. Sebab masih dikira ada laluan. Masih dikira ada laluan untuk menghubungkan imam dan makmum. Bahkan kalau kuncinya hilang sekalipun. Dalam kitab Mu'nil Muhtaj disebut. Kuncinya hilang sekalipun tetap sah. Ya, dia yang tak boleh berpaku. Berpaku tu memang dah permanently sudah menjadikan dia sebagai dinding. Ya. Asalkan pintu itu tidak dipaku kerana ia dihukumkan sama seperti dinding. Senang je kaedah je tuan-tuan. Sebenarnya kalau kita faham kaedah, kalau nota yang saya bagi itu boleh kita hafal kaedah tu, kita tahulah. Nak buat surau senang, nak buat dewan, kalau nak buat surau 2 tingkat pun senang. Kita tak tahu macam mana nak pastikan sahnya solat ke atas walaupun tidak bersambung safnya, ya. Baik. Okey, gambaran ke-8. Ada laluan tapi rendah yang perlu membongkok. Macam mana ni? Dia membongkok. Katakanlah ya, kalau ikutkan memang tak ada lah surau macam ni. Tapi katakanlah wujud ada yang buat macam tu. Ya. Baik, solat berjemaah makmum di sebalik dinding sah. Kerana imam dan makmum berada dalam satu masjid. Dan ada laluan yang membolehkan makmum sampai kepada imam. Walaupun laluan itu rendah sehingga terpaksa membongkok sedikit. Tak apa. Ya. Asalkan tidak mencapai kadar minimum rukuk. Maksudnya, kalau sekadar bongkok sikit tak apa. Tapi membongkok seolah-olah macam rukuk, tak sah. Tak boleh. Kadar minimum rukuk apa? Iaitu tapak tangan kalau kita tunduk boleh kena pada lutut. Dengan keadaan kita menegak tangan tu, hujung jari kita tu kena tak lutut kalau kita bongkok. Kalau kita bongkok, hujung jari kita tu mampu sentuh lutut, maksudnya kita sudah mencapai kadar minimum rukuk. Ya. Kalau bongkok macam tu tak sah laluan dia. Tapi kalau sekadar bongkok sedikit, itu tidak menjadi masalah. Laluan tu dikira sebagai menghubungkan antara imam dan makmum. Ya. Baik, ini pula kita tengok tingkap terbuka. Tingkap terbuka ni macam mana? Tingkap terbuka ni dikira tidak sah. Sebab apa? Sebab kalau terbuka, dia masih lagi boleh nampak imam. Ya. Dan laluannya tidak ada laluan yang ke tepi, ke kanan, ke kiri. Tapi membelakangi kiblat. Ini tidak sah. Ya. Tapi kalau dia masih nampak imam, dan laluan tu tidak sampai membelakangi kiblat, masih sah lagi. Ya. Tetapi ada khilaf di kalangan mutaakhirin Syafi'iyah. Tapi pendapat yang muktamad tak sah lah. Tapi dalam kedudukan macam ni, Imam Isnawi, dia berlainan sedikit, ada pendapat peribadi dia. Dia kata macam ni pun dikira sah juga. Asalkan dia tahu perpindahan imam. Tapi muktamad, kedudukan macam ni tak sah. Pasal apa? Sebab makmum terpaksa membelakangi imam ataupun membelakangi kiblat untuk sampai kepada imam. So laluan tu macam tidak ada laluan lah. Dia boleh kalau sah kalau laluan tu belah kiri belah kanan. Maksudnya tak perlu membelakangi kiblat, cukup mengkanankan kiblat ataupun mengkirikan kiblat. Ini masih lagi dikira sah ya, menurut mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Okey. Oh, dah 18. Sikit lagi. Banyak lagi ni. Ini dataran ya, kita masuk dataran. Kalau dataran masjid ni dia macam apa beza dataran dengan beranda ni tuan-tuan? Ya, dataran ni dia berbatu. Seperti mana disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, dia kata dataran ni adalah extension masjid. Tapi tidak beratap. Tetapi berbatu, bersimen. Ya. Hukumnya sama seperti masjid. Sama juga seperti, kita akan bincang selepas rehat nanti tuan-tuan. Ya, kita akan buka soalan kejap. Ya. Kalau beranda bezanya apa? Dia extension juga tapi beratap. Itu bezanya. So dataran dengan beranda hukumnya sama tak? Yes. Hukumnya sama seperti masjid juga. Ya. Jadi bila orang kalau makmum imam dekat dalam, makmum seorang-seorang kat dataran. Walaupun dalam dewan masih kosong, dia seorang yang solat dekat dalam dataran. Dekat luar dataran tu. Ya. Hukumnya sah.
Sebab apa? Dataran hukumnya sama seperti masjid. Dataran masjid hukumnya sama, yang mana sebab dia dikira sebagai masjid juga. Dataran masjid pun wanita dalam keadaan haid pun tidak boleh beriktikaf. Kita akan tunjuk nanti ya, lebih dalam dan lebih terperinci nanti ya. Tapi sama juga macam ni, sebab apa? Sah juga yang makmum bau warna biru tu sebab ada laluan dalam masjid. Sebab apa? Walaupun laluan tu terpaksa keluar ke masjid, ya, sebab dataran tu dikira sebagai masjid juga. Maksudnya melalui kawasan dataran dikira sebagai melalui kawasan masjid. Nampak tu. Ya. Ini macam ni lah. Tapi bagi saya kalau kita tengok dataran tu dia tak beratap. Bagi saya kalau macam ni masih lagi dikira hukum sebagai beranda. Tapi kalau kita bayangkan atap tu dibuang, kalau atap tu dibuang dikira sebagai dataran ataupun dalam istilah dipanggil rahbah. Rahbatul masjid. Tapi kalau beratap ni hukumnya sama seperti beranda lah, tapi tak ada beza lah. Kalau tengok yang lebih spesifik ya, macam mana dikira sebagai rahbah. Ini rahbah, dataran. Ini macam dataran. Dataran pun dikira seperti masjid. Macam ni dataran Putrajaya. Walaupun tak beratap, tapi di dataran. Dataran hukumnya sama seperti masjid juga. Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Ya. Baik. Baik, kita berhenti dulu. Sebab apa kita nak buka soalan. Saya nak buka soalan kepada, ya, kalau ada yang bertanya lah. Ya, kalau nak bertanya, kita berhenti dekat slide 39 ini. Kita stop dulu. Ada soalan ya? Kita akan beri 10-10. Ada 10 minit untuk saya buka soalan. Soalan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah isu izwirar ni dia termasuk sekali dengan surau? Sebab kita bincang pasal masjid kan, adakah termasuk dalam surau? Baik. Surau ni kalau difatwakan dekat Negeri Sembilan tak termasuk masjid. Ya. Kalau Negeri Kelantan surau tu tidak dikira masjid. Tapi saya ada pandangan yang berbeza. Ya. Bagi saya surau yang dibina atas tanah wakaf dan tujuannya untuk solat fardu 5 waktu, solat Jumaat. Ya, walaupun tak ada solat Jumaat tapi bentuknya seperti masjid dan fungsinya seperti masjid, bagi saya hukumnya sama seperti masjid. Bagi saya. Ya. Ini juga akan dikeluarkan fatwa oleh pejabat mufti wilayah persekutuan. Ya. Jadi dalam hal ini bagi saya surau yang atas tanah wakaf hukumnya sama seperti masjid yang diwartakan sebagai tanah wakaf dan bangunannya wakaf. Tapi kalau surau pejabat, surau dekat Ilim ke, tak kira sebab apa dia tanah peribadi. Surau dekat Petronas ke, tidak dikira. Surau dekat RNR tidak, sebab apa dia bukan wakaf, dia milik entiti tertentu, milik RNR. Ataupun surau dekat Tesco tidak dikira. Tetapi kalau surau, ya, masalahnya kalau istilah, bandingkan istilah dulu dan istilah sekarang, kalau surau yang tanah wakaf ni namanya Masjidun Ghairu Jami'in. Masjid yang tidak salat Jumaat pada zaman Imam Syafi'i. Tapi kalau masjid dan surau Jumaat namanya Masjidun Jami'un. Masjid yang didirikan salat Jumaat. Dalam mazhab Syafi'i, Masjidun Jami'un dan Masjidun Ghairu Jami'in, iaitu masjid yang didirikan salat Jumaat dan masjid yang tidak didirikan salat Jumaat, hukumnya sama seperti masjid, disunatkan iktikaf dan disunatkan tahiyatul masjid. Bagi saya, ya. Tapi kalau Sarawak dia berbeza. Sarawak dia mengatakan surau yang tanah wakaf hukumnya sama seperti masjid. Sebab kita tahu kan, ya. Mungkin JAKIM boleh selaraskan kot untuk keluarkan hukum ni, ya. Jadi kalau kat Negeri Selangor saya tak pasti. Kat wilayah tak lama lagi kita akan keluarkan fatwa hukum surau-surau yang berada di tanah wakaf hukumnya sama seperti masjid, ya. Maksudnya isu izwirar dan initaf ni tak wujud dah kalau di atas surau yang hukumnya sama seperti masjid. Ya, tapi kalau surau ekonomi. Ya, ekonomi apa ya? Ya, ekonomi apa ya? Ada PDPR. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau surau macam surau kat kami pejabat mufti itu bukan wakaf, itu milik kerajaan. Surau dekat Ilim tidak, itu milik JAKIM. Dia bukan wakaf. Tapi kalau surau RNR bukan. Surau yang memang fungsi macam masjid. Memang masjid, tapi
tak dinamakan masjid saja, tapi istilah kita surau. Tapi ikut penghayatannya, pengamalannya, niat pewakaf tu memang macam masjid lah. Itu pandangan peribadi saya. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ustaz, ada soalan Ustaz. Ya. Berkaitan contoh imam membaca surah sehingga ambil waktu, apakah perlukan hukum Ustaz? Apa? Contoh imam baca solat subuh, Aha. dia baca panjang sehingga ambil waktu subuh, tunggu waktu duha. Itu tak boleh lah sampai kita membawa solat pada keluar pada waktunya. Itu tak boleh. Ya. Wallah. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Had bagi seseorang yang membolehkan dia solat duduk ataupun solat di atas kerusi ataupun solat duduk Ustaz. Had seseorang. Oh, ini okey. Kalau solat duduk ni, dia boleh solat duduk kalau dia berdiri sakit. Sakit yang boleh mengganggu khusyuk. Dia punya dhabit dia, perimeter dia, piawaiannya, kalau berdiri sakit. Dan menurut ulama Syafi'iyah, sakit tu boleh mengganggu khusyuk. Tapi kalau sekadar berdiri sikit-sikit sakit, ya. Dan macamnya kalau dia berdiri tu sakit, kalau duduk hilang sakitnya. Ya. Dan kalau dia terus berdiri, yang mana kalau dia terus berdiri mengundang kesakitan dan kesakitan tu menyebabkan solatnya tidak khusyuk, maka dia boleh duduk. Ya, sebab tu kalau lenguh tak boleh. Lenguh bukan sakit, lenguh tu rasa tidak selesa saja. Ya. Dan solat di atas kerusi ni bagi mereka yang tidak boleh lipat kaki. Maksudnya kalau dia boleh duduk tahiyat awal ataupun duduk bersila sekalipun, dia wajib duduk bersila. Pasal apa? Sebab dia nak dapatkan sujud yang sempurna. Sujud yang melibatkan 7 anggota badan. Ya. Tapi kalau dia nak duduk juga atas kerusi, sedangkan dia mampu untuk lipat kaki, dia wajib sujud dengan kadar yang sempurna. Maksudnya, ala kulli hal, secara konklusinya, seseorang itu boleh solat di atas kerusi dan sujud dan rukuk hanya memberi isyarat jikalau dia tak boleh lipat kaki dia. Kan? Ada orang dia tak boleh berdiri tapi boleh duduk di atas lantai. Sama ada duduk iftirash, tawarruk ataupun tarabbuh, duduk bersila. Ya. Jadi masalahnya sekarang kalau duduk atas kerusi, dia tak dapat sujud yang sempurna. Jadi permasalahan di sini kalau dia duduk atas kerusi tak dapat sujud yang sempurna, jadi dia kena duduk di atas lantai. Katakanlah tak mampu duduk atas lantai, katakanlah tulang dia tak boleh lipat, kalau duduk atas lantai lagi sakit, berdiri pun tak boleh. Option hanya duduk atas kerusi, itu tak apa. Ya, bagi saya, dhabit ataupun piawaian untuk mendapat kelayakan solat di atas kerusi, pertama, dia tak mampu berdiri. Kalau dia terus berdiri akan timbul sakit dan sakit itu mengganggu kekhusyukan dia ataupun menambahkan lagi sakit. Mencacatkan lagi tubuh badan dia, maka dia boleh duduk. So duduk tak boleh terus duduk atas kerusi, dia kena tengok dia boleh tak lipat kaki dia. Sama ada duduk iftirash ataupun duduk tawarruk tahiyat akhir tu ataupun duduk bersila. Ya. So tak boleh juga macam tu, barulah duduk di atas kerusi. Ya. Wallahu alam. Okey. Kita berehat dahulu, insya-Allah kita akan sambung nanti selepas ni. Berhenti berapa lama Sekejap saya baca mesej sekejap. Okey, 10.30 sampai pukul 11. Ya, ada soalan lagi ke? Saya buka ni kejap. Ada. Kita buka dalam 2-3 minit. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Zulharman ni daripada IPD Tuaran Sabah. Ya. Okay, begini Ustaz, saya nak tanya berkenaan dengan untuk yang berjemaah ni. Contohnya ada satu makmum tu dia sudah berimamkan dengan satu imam. Kemudian imam dia ni masbuk lah. Okey, kemudian imam dah bagi salam, kemudian dia sambung. Dia sambung rakaat yang belum habis tu. Aha. Dan datang lagi yang masbuk di belakang tu, jadikan dia sebagai imam. Boleh ke tak boleh? Boleh. Maksudnya, katakanlah imam dah salam, dia ada tertinggal 2 rakaat. Dia pun bangun.
Dia bangun untuk tambah ataupun nak lengkapkan lagi 2 rakaat. Betul ya? Betul Ustaz, betul. Okay. Kemudian adalah seorang hamba Allah ni masuk daripada masjid. Baru masuk. Nampak tengok yang hamba Allah yang masbuk ni bangun. Baru bangun selepas salam imam. Untuk melengkapkan rakaat yang dia tertinggal. So orang yang baru masuk ni nampak yang masbuk ni, yang dah bangun ni, dah tak ikut imam lagi, dah imam dah salam, dia pun masuk, tepuk ke ataupun kuatkan takbir, menjadi makmum dengan niat untuk menjadi makmum kepada imam yang kat situ. Yang masbuk ni. Ya. Hukumnya sah. Selagi mana yang masbuk tu sudah tidak lagi menjadi makmum, sudah terputus jemaah dia. Maksudnya imam dah bagi salam dah. So dia bangun untuk lengkapkan. So dia jadi solat seorang-seorang dah. So datang orang, tepuk belakang dia, takbir. Hukumnya sah. Tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Macam tadi yang ni lah yang musim Covid ni lah yang imam depan tak tahu yang jemaah. Macam kami perempuan kan di sebalik tabir. Sah hukumnya. Sah lah walaupun dia tak tahu. Ya, saya ada kongsi kan. Apa saya takut tak sempat nak sampai nanti. Ada banyak slide sebenarnya. Itulah masa. Banyak sangat yang tak tahu ni. Okey, teruskan. Sekejap Okey. Ni Okey, untuk menjawab persoalan puan ni, kita baca teruslah. Dia ada banyak permasalahan fiqh. Jika seseorang sedang solat bersendirian, lalu ada sekumpulan mengikuti di belakang tanpa pengetahuannya. Macam tadi lah kan. Makmum, imam kat depan. Pakai mikrofon, dengar suara dia lah kan. Solat seorang-seorang. Ataupun wanita tu datang nak masuk jemaah lelaki yang solat bersendirian. Dan dia tahu imam tu bergerak bila, rokok bila, maksudnya dia boleh kenal intiqalat, perpindahan imam. Dalam kitab fiqah disebut, dalam kitab Fathul Alam disebut, jika seseorang sedang solat bersendirian lalu ada sekumpulan mengikutinya di belakang tanpa pengetahuan, dia tak tahu, khusyuk sangat sembahyang, dia mendapat fadilat solat berjemaah walaupun dia tidak berniat imam. Sebab apa? Solat berjemaah selain daripada solat Jumaat sah kalau imam tidak berniat jemaah. Nampak tu? Ya. Tapi dalam poin yang pertama ni, kalau imam tak tahu, dia sedang diikuti, dia bagi salam, rupa-rupanya ada rupanya orang jadi makmum untuk aku, dia pun dapat fadilat dengan syarat tak tahu. Baik. Poin yang kedua, manakala jika dia tahu bahawa dia dijadikan makmum, dia jadikan imam, tak maaf. Ya, tersilap sini. Sekejap Okey. Dia tahu. Itu tinggal pula. Baik. Sekejap ya, sebentar. Okey. Okey, dah keluar dah. Okey. Poin kedua, manakala jika dia tahu bahawa dia dijadikan imam, namun dia tidak berniat imam, maka dia tidak mendapat fadilat salat berjemaah. Dalam hal ini, dia tahu ada orang ikut dekat belakang. Siap tepuk sekali tu, tapi bukan tepuk kuat-kuat lah. Dia tahu. Dia biarlah, tapi dia tidak berniat imam immediately. Ya, maka salat jemaah kat belakang tu sah dan dapat fadilat, tetapi dia yang tidak berniat imam tak dapat fadilat. Salat sah macam biasa, tapi tak dapat fadilat berjemaah. Ya, dalam hal ini kalau dia tahu ada orang ikut belakang dia, dia harus untuk berniat imam di tengah-tengah solat. Cuma lintaskan keazaman untuk jadi imam ketika dalam solat, dalam hati saja, tak payah nak lafaz lah. Sahaja aku jadi imam macam tu. Ya. Jadi sah sebenarnya kalau macam puan sebutkan tadi. Ya. Macam puan sebut ya. Jadi imam tu lelaki, solat kat dalam dewan. Dia solat seorang-seorang. Lepas tu jemaah perempuan masuk dekat kawasan perempuan. Dia nampak, wah itu lelaki tu. Dia pun aku niat untuk jadi imam, makmum kepada lelaki ni. Dan lelaki tu tak tahu yang bahawa dia tu dijadikan imam oleh makmum kat belakang ni. Maksudnya jemaahnya tetap sah, walaupun dia tak tahu. Itu konklusinya lah. Ya, wallahu alam. Okey.
Yang biasa berlaku musim sekarang lah, sebab kan memang tak boleh jemaah, jadi tempat-tempat kecil memang macam akak ni yang dah berumur nak cari pahala jemaah ni. Tempat kerja biasa jadi gini lah. Tapi kena syarat-syarat lah. Kalau luar masjid tak boleh lah. Dia kena dalam masjid. Ada tempat kecil, surau kecil. Biasanya memang gitu. Okay. Curi-curi. Okay. Curi-curi tak apa, tak ada masalah, boleh. Dia jangan curi harta orang sudah. Curi jemaah tak apa. Ya. Wallahualam, kita berehat sebentar. Kita akan start balik pukul 11. Pukul 11 tak ada? Ustaz Azwan. InsyaAllah Ustaz, tuan-tuan dan perempuan, insyaAllah kita akan berehat selama 30 minit. Jadinya sekarang jam 10.35. InsyaAllah kita akan mula balik 11.05 minit. InsyaAllah. Boleh Ustaz ya? Boleh. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita berehat sekejap tuan-tuan ya.